So, kitab Taurat dan kitab Injil. Yang kita beriman, itu adalah berimannya kita dengan Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Kita tidak beriman dengan benarnya Taurat dan Injil yang ada tersebar sekarang. Taurat dan Injil yang ada sekarang ini adalah Taurat dan Injil yang sudah pun dipesongkan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran bahawa kitab Taurat dan kitab Injil telah dipesongkan, telah diselewengkan oleh ramai daripada kalangan penulis-penulis, pendeta-pendeta Yahudi. Mereka telah mentahrif, yakni apa istilahnya, tahrif, apa istilah dalam bahasa Melayu tahrif, maksudnya memesongkan, ya, memesongkan apa kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang betul, dan hanya kekalkan sebahagian kecil sahaja isi kandungan asal kitab Taurat dan kitab Injil yang ada, yang boleh kita jumpa sekarang. Dulu waktu kami belajar di Mesir, kalau book fair, pesta buku, dipanggil Ma'rad Kutub, maka akan dijual banyak kitab-kitab. Maka di samping itu juga dijual di situ adalah kitab Injil, kitab Bible. Bible pun dijual juga. Dijual dengan 1 pound Mesir je. 1 pound Mesir tu duit kita waktu tu lebih kurang 60 sen. Murahnya dijual. Kita beli jugalah, ya, baca-baca juga kan. Kalau pergi di Sarawak, di Sabah, di hotel-hotel semuanya ada diletakkan kitab Bible. So Bible ini yang ada zaman kita sekarang itu dibahagikan kepada 2 bahagian. Separuh bahagian adalah menurut mereka kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang dipanggil sebagai Old Testament, perjanjian lama. Menurut orang-orang Kristian, itu adalah isi kandungan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Bahagian yang kedua daripada bahagian Taurat atau bahagian Bible, menurut mereka adalah New Testament, perjanjian baru, yang menurut mereka itu adalah teks kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Pada hakikatnya, bahagian pertama itu bukanlah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Hakikatnya bahagian kedua juga bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Injil itu pula ada beberapa version. Ada Injil namanya Injil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, namanya Injil Matta, Injil Yohana, Lukas, Markus dan sebagainya lah. So ada 4 version Injil yang digabungkan di dalam kitab Bible yang volume bahagian yang kedua tu. Ada satu lagi Injil namanya Injil Barnaba. Injil Barnaba ini menurut pendeta-pendeta Kristian, mereka tak terima Injil Barnaba ni. Injil ni version yang kelima, selepas daripada Injil Matthew, Injil Yohana, apa dia? Yohana tu John lah, ni saya baca yang dalam bahasa Arab. Kemudian dipanggil Luka dalam bahasa Arab, dan juga yang keempat Markus. So dia ada bahasa Inggeris dia kan, setiap nama-nama tu. Dan ada satu lagi Injil namanya Injil Barnaba, ni tak diterima oleh pendeta-pendeta Kristian kerana Injil Barnaba ini adalah Injil yang paling dekat dengan kebenaran. Kerana dalam Injil Barnaba ni tidak memperakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Adapun dalam 4 Injil yang ada dalam Bible ni mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Injil Barnaba kata Nabi Isa bukan Tuhan. Injil Barnaba mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Bahkan dalam Injil Barnaba menyebutkan utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ni kurang saya rasa dalam 2 atau 3 tahun lepas, di Turki dikatakan terjumpa Injil Barnaba yang asal. Allahu alam sejauh mana kebenarannya, yang tertulis dalam tinta emas. Maka mereka terjumpa kitab Injil Barnaba yang dikatakan sudah ribuan tahun. Tapi masih lagi dalam kajian apakah benar atau tidak. Tapi dalam teks-teks yang ada tertulis itu
disebutkan tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dituliskan bahawa kata-kata Nabi Isa alaihi salam bahawa akan datangnya nabi akhir zaman yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan dalam Quran. Nabi Isa ketika berdakwah kepada Bani Israel menyebutkan kepada Bani Israel bahawa kamu kena beriman dengan aku dan kamu kena beriman dengan nabi yang akan diutuskan selepas aku, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Injil. So Nabi Isa sebutkan, dan ini disebut dalam kitab Injil Barnaba. Oleh sebab itu, pendeta Kristian mereka tak terima Injil Barnaba. Kerana Injil Barnaba ini berlawanan dengan akidah atau kepercayaan yang ada dalam golongan Kristian. Dan yang memanipulasi atau yang menukar teks asal kitab Injil dan kitab Taurat ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi mereka golongan yang telah menyeleweng teks asal kitab Injil dan kitab Taurat. Lalu mereka membuang semua nama Nabi Muhammad SAW daripada kitab Injil dan Taurat. Mereka membuang konsep mempertuhankan Tuhan yang satu, mereka buang. Dimasukkan konsep penyembahan berhala, dimasukkan mempertuhankan Nabi Isa AS. So ini kitab Bible yang ada di zaman kita sekarang ini adalah yang telah dimanipulasi dan telah diedit oleh orang-orang Yahudi, dan ini diperakui oleh orang-orang Kristian sendiri. Pendeta-pendeta Kristian mengakui perkara ini, sebab tu mereka tak terima Injil Barnaba kerana Injil Barnaba ni lebih kepada benarnya. So kalau kita kaji dalam dalam ilmu teologi, ilmu usuluddin, dalam hal perbandingan agama dan kitab-kitab agama ni, kita akan mengetahui dengan lebih detail lagi. Dulu waktu saya belajar di Al-Azhar, ada satu subjek khas tentang muqaranatul adyan, perbandingan agama. So waktu tu kami disuruh baca kitab Injil, disuruh baca kitab Taurat, dan banyaklah kitab-kitab kat rumah tu. Dulu waktu belajar tu kena bagaimana teks-teks yang diubah dan bagaimana sejauh mana mungkin ada ke tidak Injil dan Taurat yang asal sekarang. Tapi dah lama tinggal, dah tak belajar benda tu, dah lupalah isi kandungan apa semua tu. Tapi kalaupun kita nak belajar, mesti punyai asas. Mesti punyai asas. Dan ada satu kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Al-Azhar, namanya Al-Madkhal, Introduction, untuk ilmu-ilmu yang perlu ada kepada kita sebelum kita nak communicate dengan bacaan kitab Taurat dan kitab Injil yang didakwa sekarang. Supaya kita tak tertipu. Kerana kita beriman dengan kitab Taurat dan kitab Injil, ya kita beriman. Tapi kita bukan beriman dengan Taurat yang Injil yang ada sekarang. Tidak. Kita beriman Taurat dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihimassalam. Ya? Dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, kata Allah Taala, "Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Kata Allah Taala, "Wa qad kana fariqum minhum", dan sebahagian daripada kalangan orang-orang Yahudi ini, kata Allah, yuharrifunahu, yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah, yakni mereka mendengar Taurat yang disampaikan melalui Nabi Musa alaihissalam, summa yuharrifunahu, kemudiannya mereka mentahrif, yakni mereka mengubah isi kandungan Taurat. Kerana Taurat yang asal itu diubah oleh orang-orang Yahudi, dan ini disebutkan dalam Quran, yuharrifunahu, mereka mengubah isi kandungan Taurat min ba'di ma aqaluh, setelah mana mereka mendapati kebenaran yang ada dalam kitab Taurat tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So apa sebab orang-orang Yahudi mereka menukar teks asal Taurat dan Injil? Apa sebab? Kerana yang ingin mereka sembunyikan adalah kebenaran Nabi akhir zaman. Itu yang mereka ingin sembunyikan. Dan itu sebab kenapa mereka mengubah. Kerana mereka tak boleh terima untuk mereka beriman dengan seorang Nabi yang diutuskan bukan daripada kalangan bangsa Bani Israel. So, orang-orang Yahudi pertama kali mereka disuruh untuk beriman dengan seorang Nabi yang bukan datang daripada kalangan mereka. Mana boleh mereka nak beriman? Yang datang daripada kalangan mereka pun mereka susahkan. Mana mereka nak beriman dengan seorang Nabi yang datang daripada bangsa Arab?
Lalu permusuhan ketat dengan Nabi Muhammad SAW yang diwarisi daripada dulu lagi, ini menyebabkan mereka pun tahu bahawa dalam Taurat dan dalam Injil sudah disebutkan dengan jelas, min ba'di ma'aqaluhu, kata Allah, setelah mana mereka mengerti apa yang ada dalam Taurat dan Injil, mereka sudah mengerti nih. Kerana dalam Taurat dan Injil disebutkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, disebutkan bagaimana Rasulullah SAW dilahirkan daripada kalangan dilahirkan di Mekah, tempat hijrahnya di Yathrib. Semuanya disebutkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kalau kita baca sirah Rasul SAW, waktu Nabi SAW pergi berniaga di bumi Syam, berjumpa dengan seorang pendeta Kristian bernama Bahira. Waktu itu Nabi baru belasan tahun. Nabi kita waktu itu baru 13 tahun. Berjumpa dengan seorang pendeta Kristian namanya Bahira. Bahira tengok rupa Nabi Muhammad SAW. Bahira bagi tahu, ini Nabi akhir zaman ni katanya. Rasulullah jadi Rasul pada umur berapa? Umur 40 tahun. 40 tahun baru orang tahu Nabi Muhammad dilantik sebagai Rasul, baru orang tahu. Tapi pendeta Kristian di Syam, Nabi waktu umur 13 tahun, dia tengok rupa Rasulullah, dia dah bagi tahu dah, ini Nabi akhir zaman ni. Ya macam mana dia boleh tahu? Ada turun wahyu waktu tu? Mana ada? Yang dia tahu kerana apa? Kerana bukan hanya tentang kerasulan Nabi Muhammad disebutkan dalam Taurat dan Injil, tapi sifat rupa bentuk Nabi Muhammad pun disebutkan dalam tu. Yang ni Nabi Muhammad ini rupanya macam mana? Disebutkan dalam Taurat dan Injil, sebab itu mereka tahu. Pendeta Kristian Bahira ni boleh tahu dengan tengok rupa Nabi Muhammad. Ditanya kepada Abu Talib radhiyallahu anhu, pakcik Nabi SAW, ditanya kepada Abu Talib, siapa budak ni? Abu Talib bagi tahu, ini anak aku. Tak sebut anak saudara, kata ini anak aku. Kata Bahira, kamu berbohong. Budak ni bapaknya mesti dah meninggal dah. Betul atau tidak? Budak ni dilahirkan daripada keluarga sekian. Dia lahir, bapaknya sudah meninggal. Dia lahir pada hari sekian. Dia lahir pada waktu sekian. Pada saat kelahirannya berlaku perkara-perkara seperti ini di bumi Mekah. Betul atau tidak? Abu Talib terkejut. Kerana orang boleh tahu sedetail macam tu tentang Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi baru seorang remaja umur 13-14 tahun. Ya, dari mana Bahira tahu? Kalau bukan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu melalui kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi, mereka tahu. Dalam kitab Taurat dan kitab Injil disebutkan dengan jelas tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Summa yuharrifunahu min ba'di ma'aqaluhu. Mereka membuat pengubahsuaian kitab Taurat dan kitab Injil min ba'di ma'aqaluhu, setelah mana mereka sedar dan mereka mengerti apa yang ada dalam Taurat dan Injil yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Dan Allah bagi tahu dalam Quran lagi bahawa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka kenal Nabi Muhammad daripada atas sampai bawah. Kerana ini diajarkan dalam Taurat dan Injil. Mereka tak boleh menafikan. Allah bagi tahu dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mana mereka mengenal anak mereka sendiri. Yang ini A to Z tentang Nabi Muhammad SAW, mereka tahu semuanya. Hanya saja mereka tak boleh terima, lalu diubah suai kitab Taurat dan kitab Injil, menjadikan Taurat dan Injil mengikut kepada versi yang diubah suai oleh orang-orang Yahudi. Inilah yang menjadi buku Bible yang menjadi pegangan kepada agama Kristian. Sebahagian mengatakan kitab Taurat dan Injil yang asal masih lagi tersimpan di beberapa tempat, seperti di Vatican City katanya di Italia. Allahu alam. Kita pun tak tahu sejauh mana kebenaran, dan kita pun tidak tolak kemungkinan kalaupun ada Taurat dan Injil yang asal, mungkin ada, Allahu a'lam. Tapi yang dipegang, yang menjadi anutan kepada mereka, yang mereka beriman dengan Taurat dan Injil, adalah Taurat dan Injil yang sudah terpesong. Bahkan kalau kita pergi ke Palestin, di Baitul Maqdis, di Al-Aqsa sana, di tempatnya makamnya Nabi Daud AS, itu dijaga oleh orang-orang Yahudi. Di sana pun ada kitab Taurat. Mereka pun baca kitab Taurat dalam bahasa bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, bahasa orang Yahudi. Penuh kitab Taurat dalam macam-macam versi pun ada, semuanya tersebar luas. Tapi yang ada semuanya adalah versi yang telah ditukar. Tak ada satu pun perkataan kenabian Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat maupun kitab Injil.